Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran secara online. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah dan doa sebelum belajar agar dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Okey, baiklah pelajar. Tajuk kita pada hari ini adalah pelajaran yang ke-13 bidang akidah di bawah tajuk panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita tengok satu persatu subtopik dalam tajuk ini. Yang pertama, maksud beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul alaihi salam sebagai panduan hidup manusia. Umat Islam wajib beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Maksud, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Nama-nama kitab dan penerimanya. Terdapat 4 nama-nama kitab yang wajib kita ketahui beserta dengan penerimanya. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa Syriani. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Ibrani. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Ibrani, dan yang terakhir, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Okay, seterusnya kelas, kita tengok kepada maksud suhuf dan penerima. Suhuf ialah kalamullah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Orang Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-A'la ayat 18 hingga 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab terdahulu, iaitu kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Menurut Imam Ibn Kathir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti berikut. Nabi Musa, bilangan suhuf yang diterima adalah 10. Nabi Ibrahim, bilangan suhuf 10. Nabi Idris, bilangan suhuf 30. Nabi Cis, 50. Keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Yang pertama, kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat seperti akidah, syariat dan akhlak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Maidah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Telah aku redha akan Islam itu sebagai agama kamu. Yang kedua, terpelihara sehingga kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafizun. Maksudnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara dan menjaganya. Yang ketiga, Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Untuk mensahihkan benarnya kitab suci yang telah ada di hadapan dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum antara mereka, yakni ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Seterusnya, tujuan Al-Quran diturunkan yang pertama. Al-Quran sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala Suratul Baqarah ayat 1 hingga 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maksud Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan, yakni syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang kesempurnaannya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ra' ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Maksud, dan orang kafir itu berkata, engkau bukanlah seorang rasul daripada Allah. Katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu dan juga disaksikan oleh orang yang ada pengetahuan mengenai kitab Allah. Yang ketiga, sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن اجتمعت الإنسان والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Maksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan standing dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang standing dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Seterusnya kita tengok kepada proses kejadian manusia. Penemuan sains dalam Al-Quran tentang yang pertama, proses kejadian manusia. Yang pertama, manusia. Proses kejadian manusia. Nutfah, yakni sperma. Seterusnya, alaqah, segumpal darah. Seterusnya, mudghah, seketul daging. Seterusnya, izam, tulang. Seterusnya yang kelima, izam lahma, tulang yang dibaluti daging. Yang keenam, janin yang ditiup ruh. Yang ketujuh, bayi. Terdapat proses kejadian manusia. Terdapat 7 proses kejadian manusia. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Maksud kemudian kami ciptakan sperma itu menjadi segumpal darah beku.
Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dengan menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik pencipta. Seterusnya, penemuan sains. Proses kejadian manusia, kulit manusia. Penemuan sains mendapati bahawa medium pengantar rasa sakit terletak pada kulit manusia. Kenyataan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihi nara. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Sadaqallahul Azim. Maksudnya sesungguhnya orang yang kufur ingkar kepada ayat keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tujuan Allah SWT menggantikan kulit yang terbakar dengan kulit baru supaya penghuni neraka merasakan azab secara berterusan. Menurut sains, proses menggantikan kulit lama dengan kulit yang baru disebut sebagai mitosis, iaitu proses pertumbuhan kulit yang baru selepas kulit sedia ada rosak. Hikmah. Seterusnya kelas, kita tengok kepada hikmah beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta kerana Al-Quran melarang perbuatan yang merosakkan seperti membunuh. Yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi sebagai rahmat ke seluruh alam. Yang ketiga, dapat membentuk masyarakat yang berpribadi mulia kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan dan melarang melakukan perkara yang membawa keburukan. Yang keempat, merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Yang kelima, dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal. Dan yang keenam, negara aman dan maju kerana Al-Quran menyeru manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Firman Allah SWT yang mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan seharian dalam surah Al-Hujurat ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Maksud, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan kerana sebahagian daripada sangkaan itu ialah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah sesetengah kamu mengumpat akan sesetengah yang lain. Okey? Semoga para pelajar dapat. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.